Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Faiz Jumurin. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan meneruskan usaha penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR sebagai langkah memacu pembangunan sosioekonomi rakyat di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, segala pengambilan tanah akan diberi pampasan sewajarnya berdasarkan kadar dan nilai semasa tanah tersebut. Jadi tujuan kita ialah untuk nak memberi kemudahan kepada masyarakat. Untuk kita menjaga kebajikan masyarakat. Untuk kita memastikan masyarakat akan dapat ditingkatkan dari segi sosioekonomi mereka. Itu yang menjadi fokus kita. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Pertanian bagi Kampung Tian Matu serta cek pampasan tanah dan ex gratia di Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Tian Matu pada Selasa. Dalam majlis tersebut, seramai 191 penduduk Kampung Tian menerima Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri peringkat kedua di bawah inisiatif baharu Tanah NCR melibatkan 217 surat hak milik yang disampaikan oleh Dato' Amar Awang Tengah. Majlis sama juga menyaksikan pemberian pampasan daripada projek pembinaan Jambatan Igan bernilai RM67,660 kepada 6 penerima, manakala seramai 18 orang turut menerima pampasan sebanyak RM2.5 juta bagi projek Kampung Seberang Bawang Matu. Dalam pada itu, beliau menyeru rakyat agar terus memberi sokongan sepenuhnya kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum PRU akan datang. Kita berhasrat untuk menang semua kursi parlimen di Sarawak, supaya suara kita akan kuat di parlimen itu, supaya kita akan dapat terus menyuarakan dan mengembalikan mana yang menjadi hak kepada kita. Sementara itu, para penerima surat hak milik tanah bersyukur dan merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas pengiktirafan tersebut. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak serta Kerajaan Dun N44 Jemoreng kerana telah berusaha untuk mendapatkan tanah yang kami perlukan untuk Kampung Tian ini. Hak milik tanah ini adalah hak milik kami sendiri. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Berterima kasih dengan kerajaan kerana menerima geran tanah. Terima kasih kepada kerajaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Adun N44 Jemoreng. Terima kasih Premier. Terima kasih Timbalan Premier. Terima kasih kepada agensi-agensi. Laporan seterusnya, Hari Muzium Antarabangsa bertemakan keunggulan muzium akan diraikan tahun ini di Kota Baru, Kelantan bermula pada 18 hingga 25 Jun 2022. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Jabatan Muzium Sarawak JMS akan menghantar sebanyak 31 delegasi yang mewakili Sarawak. Seperti tahun-tahun lepas, dia akan makan masa lebih kurang 1 minggu. Dan dalam pada yang sama banyak aktiviti yang akan diadakan, antaranya adalah aktiviti sokan, seminar, community engagement, pameran dan sebagainya. Dan beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas majlis penyerahan bendera pelepasan kepada kontingen JMS kesambutan Hari Muzium Antarabangsa 2022 di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau berkata sambutan Hari Muzium Antarabangsa tahun hadapan akan diadakan di Kuching, Sarawak secara besar-besaran. Sehingga semalam kita sudah menjangkau jumlah visitation ataupun pelawat-pelawat 250,000 semalam. Itu daripada 9 hari bulan Mac sehingga semalam 250,000 is a very big number.
Datuk Seri Abdul Karim dalam pada itu menambah apabila Hari Muzium Antarabangsa dianjurkan di Sarawak kelak, sambutan itu akan dibuat dengan berskala besar dan delegasi dari negeri-negeri lain juga akan menghantar wakil dalam jumlah yang besar. Hadir sama pengarah JMS Tazuddin Mohtar dan Ketua Kontingen JMS Remy Romeo Jamal. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim menerima kunjungan hormat Wakil Kedutaan Amerika Syarikat ke Malaysia, Michael Mewbill, di pejabat beliau di bangunan Batu Makmur 2. Keperkembangan dari Bintulu dengan bahagian berkenaan diyakini akan mengalami gelombang pembangunan kedua. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, pelabuhan-pelabuhan di negeri ini perlu untuk dinaik taraf dan antaranya ialah Pelabuhan Samalaju. Katanya kemudahan di Pelabuhan Samalaju perlu dipertingkat dari sudut prasarana dan perkhidmatan untuk menampung pertambahan keluar dan masuk barangan kargo di situ. Beliau berkata demikian dalam Majlis Ramah Mesra Pemimpin bersama komuniti sempena sambutan Gawai Dayak 2022 di Bintulu baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju itu menambah kedatangan banyak syarikat yang melabur di Bintulu juga akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang untuk penduduk tempatan. Di Miri pula, sebanyak RM100,000 telah diperuntukkan bagi membina pagar baru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong yang rosak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, berkata kerosakan pagar SMK Lutong perlu dibina semula dengan segera bagi menjamin keselamatan warga sekolah tersebut. Jelasnya semasa mengadakan lawatan ke sekolah berkenaan pada Isnin, peruntukan RM100,000 itu digunakan menerusi projek transformasi luar bandar RTP 2022. Selepas itu, Datuk Sebastian meneruskan lawatan ke Sekolah Kebangsaan SK Lutong bagi menyerahkan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi pembesaran bangunan kantin sekolah dan RM80,000 pembinaan baru pagar sekolah. Turut disampaikan peruntukan sebanyak RM120,000 bagi menaik taraf Dewan Sekolah SK Lutong di bawah peruntukan RTP 2022. Berita selanjutnya, dalam usaha mencukil bakat para pelajar Kelab Kebudayaan dan Warisan Politeknik Mukah telah menganjurkan Festival Warisan Permata Seni WPS 2022 di Dewan Utama Politeknik Mukah. Terdapat dua kategori dipertandingkan iaitu tarian kreatif dan Battle of the Band. Dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Menurut Royston, penganjuran program seumpama itu dapat membantu mengurangkan gejala sosial dalam kalangan belia, khususnya pelajar. Pada masa sama, katanya ia dapat mengenal pasti bakat-bakat pelajar dalam bidang seni. Festival WPS 2022 diadakan bagi menggalakkan penglibatan pelajar melalui aktiviti sihat di samping meningkatkan keyakinan para pelajar. Laporan seterusnya, mengenai Simposium Antarabangsa Transformasi Industri Digital Anjuran Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex, mendapat sambutan menggalakkan dengan 2,600 penyertaan secara fizikal dan maya. Ketua Pegawai Eksekutif Sentex, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman berkata, kejayaan ini dapat dicapai berkat kerjasama antara Sentex dengan beberapa agensi yang terlibat. And we had a full crowd for second day as well. And a total of around 2,600 from physical and also through the web online. And most important, we have all the partners coming together to give talks, 20 minutes talk, and after that we had a moderator session and a lot of questions from the audience. That means people are excited, what's coming in for Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Sentex Digital Tech Event 2022 di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa program Akademi Digital akan meningkat kepada 40 dalam tempoh 2 tahun akan datang daripada 21 yang sedia ada. Setakat ini, Sentex telah menyediakan 64 program di kampusnya di seluruh Sarawak. Hadir sama Timbalan Pengarah Akademi Digital Sentex, Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim dan Pengurus Besar Sentex Commercial, Muhammad Syahrin Muhammad Yusri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faiz Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.